Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Whoever Allah wants for him goodness, Allah will make him to be a faqih, someone who understands the religion. Yufaqihu fid din. And we know that the Prophet sallallahu alaihi wasallam made dua for Ibn Abbas, one of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said, "Allahumma faqihu fid din." And Allah, Ya Allah, oh Allah, make him faqih in religion. This was the dua, the supplication, the invocation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam for Ibn Abbas, one of the major companions. Because there are many companions, there are the kibar al-sahaba, the senior companions, and there are the sigar al-sahaba, the junior companions. So Ibn Abbas was one of the junior companions. He was a junior, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed for him because he was really hardworking. He was really interested in learning the deen. So the Prophet made dua for him. He made dua and he said that, "Oh Allah, make him to be a faqih in this religion." So that's one of the ways that the scholars of Islam derive the word fiqh. So fiqh can mean, it's from the word al-fahm. Fiqh means al-fahm, which is understanding. So that's the literal meaning of fiqh. So I'm not sure whether should we proceed in Malay or should we proceed in English or should we go bilingual? That's the issue. All of us are Malay. Is there anyone who doesn't understand Malay among the sisters? Anyone? No? So if not, I think we will proceed in the Malay language, Bahasa Melayu. So kita nak bincang tentang fiqh. So fiqh ni satu benda yang salah satu cabang daripada ilmu-ilmu Islam. So bila ulama bincang pasal ilmu Islam, diorang bagi kepada dua, satu ilmu ghayah, satu ilmu wasilah. Ilmu ghayah ni ilmu yang kita cuba daripada situ kita boleh faham dan kita boleh amalkan agama. Macam Quran, ilmu hadis, ilmu fiqh dan sebagainya. Itu semua ilmu tafsir, itu dipanggil ilmu ghayah. Tujuan kita nak belajar. Lepas tu ada ilmu wasilah. Ilmu wasilah ni jalan untuk sampai kepada tujuan tu. Contohnya ilmu nahwu, saraf, bahasa Arab secara umumnya, ilmu balaghah, ilmu mustalah hadis, usulul fiqh. Itu semua adalah jalan kepada ghayah, kan? So sebelum kita nak sampai kepada faham fiqh dan hadis dan tafsir dan sebagainya, kita kena belajar dulu. Kita kena belajar juga ilmu dipanggil ilmu wasilah, ataupun orang ulama sebut ilmu alat. Ilmu alat ni adalah ilmu untuk bagi kita boleh faham benda ni. Sebab tanpa faham ilmu alat, kita punya ilmu tu akan agak terbantut lah. Dia punya pemahaman tu tak cantik. Banyak dia punya kekurangan dia. Sebab kita punya pemahaman tu banyak dia punya tumpuk-tumpuk ni, dia punya lubang-lubang ni dan sebagainya. Dia menyebabkan kita punya pemahaman tu banyak masalah dia kalau kita tak belajar ilmu alat. So ilmu ghayah ataupun ilmu macam ilmu fiqh ni perlu dipelajari bersama dengan ilmu alat ataupun ilmu wasilah, kan? Belajar ni bersama-sama barulah. Tapi ini adalah bagi orang yang serius untuk belajar agama, kan? Tapi untuk orang macam kita ni tak apa, boleh belajar fiqh je, kan? Belajar tafsir je atau belajar hadis je, kan? Tapi kalau orang betul-betul serius nak mendalami, dia kena belajar benda-benda tu juga. Kalau tak, dia akan banyak silap. So bila nak cakap pasal fiqh ni, banyak lah, kan? Bila kita tengok tadi pun, tengok orang ambil uduk semua, kan? Tu fiqh tu, kan? Kita tengok orang ambil uduk, oh macam ni orang ambil uduk. Solat kita boleh tengok ada orang yang tangan macam mana, kan? Ada kat sini lah, apalah, kan? Ada fiqh yang Syafi'i, ada yang Hanafi, ada Maliki, ada Hambali, dan ada banyak juga yang ISA, ikut suka aku, kan? Banyak kita tengok cara orang solat kat sini ikut suka aku. Tidak ada kena-mengena dengan mazhab Syafi'i ke, Maliki ke, Hambali ke, Hanafi ke, tak ada kita tengok. Ramai orang itu, kan? Wuduk je, solat ke. Oh, okey. Dan
Apa yang kita nak bincang malam ni adalah lebih kepada mukadimah fiqh sikit dan taharah. Taharah ni walaupun satu topik yang nampak macam simple kan, tapi dia banyak benda yang melibatkan benda yang berlaku setiap hari kan. Contohnya macam bila pindah rumah kan, orang Melayu pindah rumah mesti nak kena samak rumah, betul tak? Bila pindah masuk rumah orang Cina ke India ke, kena samak rumah, betul tak? Tak. Sebab saya pernah duduk kat Taipei. So duduk kat Taipei ni ada jiran. Dia jiran saya India lah. And then dia orang ni askar. So dia nak masuk pindah rumah sebelah tu. So apa berlaku adalah dia datang satu batalion lah kira. Satu batalion untuk samak rumah. Dia ambil air daripada sungai kat Taiping tu. Kat mana sungai apa tak tahu, ada air terjun kat Taiping kan, tak ingat nama apa. So dia ada sungai lah kat Taiping tu. So dia ambil air tu. So dia basuh rumah tu. So maksud saya tak ada. So dia tanya isteri saya. Dia kata, oh korang, sebab dulu rumah siapa, dia tanya lah. Sebab saya dulu rumah Cina juga. Dia cakap, oh korang tak basuh rumah. Tak ada pun. Saya cakap kat dia, tapi kalau kita duduk hotel, kena basuh hotel tu kan, bilik hotel tu kita kena basuh tak kan? Sebab ramai orang Melayu yang bukan saja orang Melayu biasa-biasa ni, mana orang yang ada pegang jawatan sebagai menteri agama pun buat kerja-kerja macam ni kan? Bukan saja orang yang biasa-biasa yang belajar dekat sekolah-sekolah biasa kan. Mana kita tengok ada yang menteri agama pergi merasmikan majlis samak bangunan. Kita tengok ada dalam majalah Islam dan sebagainya. Ni benda yang dari mana ni? Daripada mana dia datang kan? Samak bangunan, samak bilik, samak satu rumah. Nabi dulu ada tak buat? Ataupun ada tak sahabat-sahabat buat ke? Imam Syafi'i suruh kan? Itu antara persoalan dalam fiqh yang sebenarnya benda tu basic tapi orang tak tahu sebenarnya. Dan orang tak belajar. Dan contoh lain adalah boleh tak kita istinja ataupun membersihkan lepas kencing atau buang air besar dengan tisu? Boleh tak? Antara persoalan dalam fiqh taharah juga kan? Sebab kita ramai orang Melayu kan pergi mana mesti bawa air botol kan? Tak boleh ke guna tisu? Haram ke kalau tak guna air? Itu persoalan juga dalam fiqh taharah. Benda tu basic tapi orang macam tak tahu. Sebab orang tak mengaji. Walaupun mazhab Syafi'i, dia ingat mazhab Syafi'i tapi dia sebenarnya tak tahu apa mazhab apa dia guna, kita pun tak tahu. Sebab mazhab Syafi'i dalam isu ni jelas. Okey, ataupun pinggan. Kita pergi kat kedai mana-mana kan, Nandos ke ataupun bukan Nandos lah mungkin. Kedai apa? Bukan Tandoori. Tandoori tak ada babi kot. Dia kedai, katakanlah kedai tu ada babi juga kan. Dia serve babi ataupun orang bukan Islam pernah minum bekas tu kan, pinggan tu dan sebagainya. Macam mana? Boleh tak kita nak minum bekas orang bukan Islam? Itu pun perbincangan dalam taharah juga. Ataupun isu kasut daripada kulit babi kan. Sebab bawah ni adalah manusia kan, dia beli kasut kat Garasil. Sebab beli kasut, dia tengok dia baca dalam internet, dia kata kalau ada lubang 3 biji kan, maknanya tu asal daripada babi, so dia jual balik kat Garasil lah kan. Dia buat Garasil, dia jual kasut ni. Ini persoalan dalam fiqh taharah juga. Sebab dia duk fikir, weh, dia babi ni kan, babi tak boleh lah kasut. Itu antara persoalan dalam fiqh taharah. So daripada isu-isu yang saya sebut ni, ada yang memang ngam dengan mazhab Syafi'i, dan ada yang tak ngam, dan ada daripada mana-mana kita tahu datang kan. So itu kita akan bincang insya-Allah. So bila cakap pasal fiqh ni, banyaklah kitab. So saya memang sampai semalam pun tak dapat decide lagi buku apa nak guna. Itu satu persoalan yang sangat besar. Kalau kat Malaysia kita tak dilema sangat sebab buku banyak, sumber pun banyak kan. So antara buku yang bagus lah, yang saya rasa macam okey lah, macam antaranya adalah buku ni. Ni pun print out daripada internet original boleh. Dia panggil Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhabil Imam Syafi'i. Fiqh manhaji atas mazhab Imam Syafi'i. So buku ni satu buku yang terkenal di kalangan ustaz-ustaz ramai, dan ditulis oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, Dr. Mustafa Al-Khil dan Ali Al-Syarbaji. Dua orang ni masih hidup, seorang dah meninggal dunia lah. Dia orang ni daripada ulama Syria, dan buku dia orang ni banyak jadi rujukan lah, ustaz-ustaz semua nak mengajar kitab ni. Dan dia memperkenalkan dalil kan. Dalam mazhab Syafi'i dia perkenalkan lah dalil apa, kenapa Imam Syafi'i cakap macam ni, atau kenapa mazhab Syafi'i cakap macam ni. Dan bila kita cakap pasal mazhab Syafi'i ni ada dua, satu Syafi'i, satu Syafi'iyah. Syafi'i maknanya Imam Syafi'i sendiri punya pendapat kan. Maknanya Imam Syafi'i dia kata sama ada dia dekat zaman dia dekat qaul qadim kat mana? Iraq. Qaul jadid? Mesir. So Imam Syafi'i sendiri dia ada dua pendapat. Satu masa dia dekat Iraq, satu dia dekat Mesir. So pendapat dia dekat Iraq dia panggil qaul qadim, dekat Mesir dia panggil qaul jadid.
Lepas tu ada pula apa ni, Imam Ahmad dan sebagainya pun ada banyak pendapat juga kan. So tapi kita nak cakap pasal mazhab Syafi'i, dan tu Syafi'i ni ada pendapat Imam Syafi'i sendiri, ada pendapat Syafi'iyah. Syafi'iyah ni ataupun Syawafi' pendapat ulama dalam mazhab, maknanya yang datang lepas dia. Dan antara yang famous dalam mazhab Syafi'i adalah pendapat Imam An-Nawawi, Ar-Rafi'i, Ar-Ramli dan ramai lagi lah tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. So bila kita sebagai seorang yang belajar di universiti dan sebagainya, saya rasa kita ada tanggungjawab untuk belajar fiqh secara lebih tinggi sikit daripada PAFA punya level. Betul tak? Bukan setakat tahu air ni ada 3 je kan. Kita kena belajar sikit dalil dulu lah, maknanya kenapa kita buat macam ni kan. Maknanya kita tahulah sikit, walaupun kita tahu mazhab Syafi'i pun okey lah. Janganlah sampai tak tahu kan, mazhab Syafi'i pun tak tahu macam mana. Dan kita tengok ramai kawan-kawan kita yang berkhutbah dekat sini kan. Dan kita tengok dia orang ni Malaysia kan, patutnya tahulah mazhab Syafi'i kan, tapi khutbah pun tak ngam dengan mazhab Syafi'i. Macam mana kan? Padahal kalau kita tanya dia orang, wah mazhab Syafi'i, aku ni Syafi'i kan. Padahal betul ke dia orang sebenarnya rukun khutbah tu tak tahu ni kat mazhab Syafi'i. So macam mana khutbah tu nak sah dan sebagainya? Kalau dia dah study bab ni, bab khutbah dan sebagainya, dia tahu okey aku pilih pendapat bukan mazhab Syafi'i. Dan okey lah, sebab dia dah pilih lah. Ni dia kata dia mazhab Syafi'i tapi dia khutbah tak sah, baca Fatihah tak sah kan, solat pun banyak masalah, Fatihah bacaan semua tak betul. So macam mana nak kata, macam mana nak sah amalan dia kan? So at least kita kena tahulah apa yang kita tahu, apa yang kita rasa kita pegang kan. Kalau kita rasa kita ni mazhab Syafi'i, so kita at least kena tahulah mazhab Syafi'i macam mana. So itu mazhab Syafi'i. So kitab ni dia ada beberapa jilid, so 7-8 jilid. Saya tahu berapa lama nak habis kan. Dan biasanya sebab saya duk fikir antara dilema nak pilih kitab apa ni, sebab kita tak nak terlalu lama kan. Sebab ramai orang belajar fiqh dan masa mati pun tak habis kan. Kalau boleh kita nak habis kan, maknanya at least kita ada gambar umum. So kita tahu dalam Islam ni bukan saja ada solat, bukan saja ada puasa, ada zakat, ada haji, malah ada isu-isu tentang hukum-hukum hakam ahwal asy-syakhsiyah kan, maknanya isu-isu peribadi, isu kahwin, nikah, talak, rujuk, khulung, fasakh, apa benda tu kan. At least kena tahu walaupun kita dah belajar dalam sekolah tapi dah lupa kot kan, betul tak? Sebab fiqh ni satu benda yang kita kena selalu revise lah, kalau tak kita akan lupa. Ataupun isu-isu muamalat, apa itu riba, apa jual beli yang boleh, mana yang tak boleh. Contohnya mazhab Syafi'i kata tak boleh kalau kita pergi beli barang dekat apa, vending machine, tak sah tau, sebab tak ada ijab kabul, tak ada, betul tak? Boleh tak vending machine kata aku bayar, kata aku jual, tak boleh kan? So mazhab Syafi'i tak sah tau. Sebab tu kita kena belajar mazhab lain. Mazhab Hanafi boleh kata boleh. Mana kita beli kat vending machine tak ada kata aku jual, aku beli, tak ada. Tak ada ijab, tak ada kabul kan? Itu contoh. Ataupun kita tak tahu pasal al-ahkam as-sultaniyah, hukum hakam berkait dengan hubungan antara al-hakim iaitu pemerintah dan ar-ra'iyah, rakyat. Itu pun dalam fiqh juga. Ataupun al-uqubat iaitu berkaitan dengan hukum hudud, qisas dan ta'zir. Itu pun dalam fiqh juga. Ataupun al-huquq ad-dawliyah iaitu yang menjaga hubungan antara negara Islam. So kita nak tahu apa itu Darul Harbi kan, apa itu Darul Islam, apakah itu negara Islam, apakah kafir zimmi tu apa, jenis-jenis orang kafir kan, kafir zimmi macam mana, kafir harbi macam mana kan, kafir muahad tu apa. Tu antara perbincangan dia. So kalau kita tak belajar fiqh ni, so kita kalau kita kat Malaysia ni, kita akan belajar beberapa bab ibadat sikit dan muamalat. Boleh kata macam tak ada lah muamalat kita dalam PAFA punya syllabus seolah-olah ya. Dan juga sedikit pasal ahkam al-ahwal asy-syakhsiyah, hukum hakam nikah dan sebagainya, talak, li'an dan sebagainya. Kita belajar juga pasal zihar dan sebagainya, tapi itu semua sikit je kan daripada yang kita fiqh Islam tu sebenarnya. Padahal banyak benda yang kita hadapi dalam seharian ni melibatkan banyak benda lain. Mungkin isu at'imah, iaitu isu makan minum dan sebagainya. Contohnya saya ada student dia dah balik lah beberapa tahun lepas. Dia buat kajian dia adalah melibatkan bagi vodka dekat orang kafir. Macam mana tu? Kan? Orang kafir, dia sihat, kita bagi dia vodka. Lepas tu kita, vodka tahu kan? Ada siapa tak tahu vodka? Vodka ni sejenis arak lah kan? Vodka ni antara yang orang kata power ke, ni kesan dia kalau minum. So vodka ni, so dia bagi
passion vodka, dia buat research kan, bagi passion vodka, apa hukum dia?